Tanda orang khusyuk sembahyang, dia angkat takbir Allahu Akbar, dia merasai Allah tu melihat dia, ataupun dia melihat Allah dalam keadaan dia merasa Allah tu ada. Tu khusyuk sembahyang, teknik nak khusyuk sembahyang. Tapi kalau angkat takbir Allahu Akbar, lagi nak makan apa? Jam. Tak ada dah khusyuk, hilang dah khusyuk. Dan akhir zaman ni memang khusyuk dah terangkat. Kalau saya tanya tuan-tuan dari siapa yang khusyuk, angkat tangan tengok. Tak terangkat tangan tuan-tuan. Termasuk tu imam yang diri tu imam tadi. Sebab saya itu imam tadi memang tak angkat tangan saya pun. Muslimin muslimat dari jawatan kuasa yang hadir pada malam ni, yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberi nikmat, taufik dan hidayah untuk kita istiqamah dengan Islam. Kita hidup dengan Islam, kita hidup dengan berjemaah, boleh hadir ke majlis ilmu, yang mana ulama kata dunia ni dunia dainah, ataupun dunia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aqallu minal qalil wa adallu minad dalil. Dunia ni tempat yang kotor, dan kotor dunia ni kata ulama aqallu minal qalil, daripada benda yang sikit. Dan aqallu minal qalil, benda yang sikit, dalam benda tu sikit lagi sikit, maknanya masa kita singkat. Saya jumpa tadi, jumpa pakcik kata, Ustaz, saya tanya sihat pakcik? Allah Akbar, Alhamdulillah. Tapi bergetak tangan ni, bergetak tangan. Tapi tu umur 70 tahun lebih lah. Masya Allah. Saya kata Allah Ta'ala nak angkat darjat, Allah Ta'ala nak bagi pahala yang besar. Sebab kita ni sikit kecil sikit lagi. Aqallu minal qalil ni benda yang sikit daripada sikit yang sedikit. Apa dia? Sikit lagi, masa nak mati dekat dah. Dan kita nak baca ziarah di alam barzah ni, orang mati setiap hari. Mati lebih banyak daripada orang yang lahir. Ada ulama kata orang yang lahir lebih banyak daripada orang mati. Tapi setiap hari orang lahir, setiap hari orang mati. Allahu Akbar. Aqallu minal qalil, masa yang sikit lagi kita tinggal saki-baki hidup kita. Saki-baki hidup kita ni tuan-tuan, kata Imam Nawawi, hidup ni hanya sekali je. Ambillah kesempatan main mengaji, walaupun sekali. Sebab apa? Sikit itulah bawa bekalan untuk masa yang panjang, iaitu mati. Azallu minaz zalil, benda yang kotor ni hina daripada yang hina. Dunia ni hina, tak ada benda yang bersih. Tuan-tuan, umpama kereta beli baru, kereta baru elok, lama-lama kotor ada kotor, lama-lama buruk ada buruk. Macam tu juga kita, lama-lama tua ada tua, gigi pun tak ada dah. Kenyah tengok Allah, gigi tak ada. Kenyah tengok Allahu Akbar, dah tak boleh dah makan sedap. Nahabak kata itulah azallu minaz zalil, hina daripada yang hina. Ni dunia, hakikat dia tak ada benda yang kekal, melainkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah, zat yang kekal. Semua akan binasa, semua akan mati, dan akhiratlah tempat utama kita. Hidup kita pastikan tempat utama, iaitu akhirat. InsyaAllah kita baca kitab Ziarah ke Alam Barzakh karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kosong apa? Sebulan sekali mai. Saya pun 91 sebulan sekali cari kitab nak mai, bawa cari kitab. Allah Akbar, lawak betul lah, ya Allah. Dunia ni sibuk dunia ni. Allahumma salli ala Muhammad. 91. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sambungan dia masih dalam ibrah, pengajaran, cerita-cerita tentang kematian. Sementara Ya'la dalam mustaqil tu Haji atas sekali.
malaikat maut. Ya, sementara ya atas. Sementara Abu Ya'la dalam musnadnya dan Ibnu Abi Dunya melalui Yazid Al-Ruqashi meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala an bahawa Tamim Ad-Dari mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berkata kepada malaikat maut, pergilah kepada waliku dan bawalah dia menghadapku. Sesungguhnya aku telah mengujinya dengan kebahagiaan dan kesusahan, sehingga aku akan mendapatkannya seperti yang aku inginkan. Bawalah dia untukku supaya aku melepaskannya daripada kesusahan dan penderitaan dunia. Dicerita oleh Nabi SAW, dikhabarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahawa Tamim Ad-Dari, kita ni pun akhir zaman ni Imam Mahdi ni akan dibantu oleh Bani Tamim. Bani Tamim ni ulama kata Bani Tamim ni ta ni daripada tanah, mim daripada Melayu, tanah Melayu, wallahu alam. Bangsa lain Kurdi, Iran, Iraq, Syam, Yaman, Arab, Quraisy, bangsa-bangsa lain semua dah bantu Islam, dah terbukti dalam sejarah. Dan tak mustahil, kata ulama, akhir zaman ni Bani Tamim tu daripada Bani Tamim tu daripada bangsa Melayu, insya-Allah. Dan kebangkitan orang Melayu ni memang 2024 berlaku pelihara besar di Indonesia. Indonesia ni rakyat paling ramai bala Asia ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan terus kebangkitan untuk Islam. Diceritakan oleh Tamim Ad-Dari mendengar Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat maut. Allah Taala ni panggil malaikat maut. Allah Taala sebut dekat malaikat maut, hai malaikat maut, pergilah kepada wali aku dan bawalah untuk menghadap aku. Pergi jumpa wali aku dan bawa dia mai jumpa aku. Sesungguhnya aku mengujinya dengan kebahagiaan dan kesusahan. Wali Allah Ta'ala ni diuji dengan kebahagiaan, diuji dengan kesusahan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Orang yang berjuang jalan Allah ni, siapa wali Allah? Orang disebut wali Allah ni orang yang berjuang jalan Allah fi sabilillah. Dunia ni ada 3 ayyul a'mal afdal. Dunia ni ayyul a'mal ard. Amal apa yang utama dekat dunia ni? 3 perkara. Tuan-tuan ingat saya sebut? Makcik bakal ingat tak? Yang pertama dia orang yang talabul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Yang kedua dia orang yang fi wajihadin fi sabilillah, orang yang berjuang jalan Allah. Orang yang ketiga al-kasbu, orang yang berniaga. Orang yang berniaga, kita akan semua berniaga, kita akan semua berjuang jalan Allah. Duduk dalam jemaah Islam ni berjuang jalan Allah. Oh, kita akan semua main mengaji, kan? Tuan-tuan, ada 3 perkara ni. Ni keutamaan dekat dunia ni. Disebut orang yang mengaji talabul ilmi. Orang yang talabul ilmi ni disebut Habibullah, kekasih Allah. Orang yang mengaji kekasih Allah. Allah Ta'ala sempurna keperluan dia, Allah Ta'ala sempurna hajat dia, Allah Ta'ala sempurna rezeki dia, selagi mana dia niat mengaji jalan Allah. Ni kata ulama. Yang keduanya orang yang berjihad jalan Allah. Orang yang berjihad jalan Allah disebut apa? Waliullah. Siapa yang sebut? Nabi SAW. Ni Allah Ta'ala kata malaikat maut, pergi jumpa kasih aku, wali aku. Aku tahu dekat dunia ni aku uji mereka dengan kegembiraan, aku uji mereka dengan kesusahan. Aku uji mereka dalam keadaan dalam keadaan ujian aku tu. Aku tahu kadang-kadang mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda yang Allah Ta'ala uji kita ni, wali dia tahu. Tu wali ni susah dia dapat nikmat, senang dia dapat nikmat. Kita ni susah, sakit, Allah tak sayang aku dah, kan? Sebut dengan mulut Allah tak sayang aku dah. Hakikat dia tak tahu. Antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sakit, susah, lebih baik untuk aku sebab aku sayang.
Baik untuk aku tapi tak baik untuk hang. Tapi wali ni susah ke senang ke, baik dia nampak nikmat Allah. Dia nampak Allah. Hakikat dia hidup ni susah tuan-tuan. Kalau ni berah kuih mahal. Ayam tak subsidi apa ni. Saya pergi beli ayam 16 ekor sehari budak-budak makan, budak tafil laki satu orang. 16 ekor ni 300 ringgit, 270 ringgit. Mahal nak mampu. Yuran tak padan dengan duit kutik tuan-tuan. Penat kita pun. Tapi tak apalah, hidup ni berjuang jalan Allah kan. Malam ni ada suara khatam, alhamdulillah. Ramai khatam tu ni tuan-tuan. Berkat sumbangan banyak tuan-tuan. Antara orang yang banyak sumbang makan tuan-tuan. Baru ni dapat meja satu, tuan-tuan juga yang bagi. Hebat makan tuan-tuan ni. Walaupun tak ramai tapi semuanya dermawan. Terbukti tuan-tuan ni semua kekasih Allah, waliullah, siddiqullah, orang yang berniaga. Berniaga dengan akhirat tuan-tuan. Tuan-tuan buat benda saya tahu, tuan-tuan buat orang tu ni banyak dia tua-tua dah ni. Tak ada yang rambut hitam melainkan juru kamera kita aja. Yang lain semua putih dah. Termasuk saya yang cakap pun yang putih dah ada satu dua. Ada satu dua. Bini kata, abang nak cabut abang? Jangan. Ni bidadari aku ni, jangan. Bidadari aku. Ada dua, baru dua lain tu, nampak dua lain tu. Taruh sealam sikit. Sebab tak nampak nak bagi sama orang muda dengan abang tu rakam kita malam ni. Nah, abang kata Allahu Akbar. Siddiqullah ni orang yang menega. Orang yang menega ni, Al-Kasbu ni, orang yang menega, Siddiqullah, membenarkan janji-janji Allah. Tuan, membenarkan janji-janji Allah. Kita ni duduk dalam 3 golongan ni lah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita antara 3 golongan. Lagi bagus, 3 golongan ni ada dalam diri kita, insya-Allah. Kita lah ahli menega, kita lah ahli berjuang, kita lah ahli orang yang sesat menuntut ilmu. Alhamdulillah tuan-tuan, moga-moga kita mati dalam keadaan kita menuntut ilmu. Hak ni jalan yang paling mudah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi berjuang ni tuan-tuan, tabung jalan tu, tabung jalan. Tuan-tuan nak sedekah macam mana? Kalau nak dibandingkan sedekah kita, nak sedekah, kita pilih duit yang paling kecil sekali. Tu berjuang kita. Hakikat dia, kalau Allah Ta'ala panggil kita ke Palestin malam ni, hai, fikir balik kali you. Hai, aku banyak benda lagi. Jadi macam Malik bin Dinar, jadi macam Ka'ab bin Malik, yang lambat pergi berjuang. Kes dia kutip buah taman, musim buah tengah keluar, musim bendang pun dah habis dah. Nah, abang kata duk rasa ni, duk dah dapat dunia ni, saat-saat Nabi kupi, tapi saat aku nak kutip tu buah kurma ni. Tu buah Allah Ta'ala sebab dia lambat pergi berjuang, dia pergi tengok Nabi yang tak ada dalam kepala sahabat. Patah balik, tunggu cari dia pokok mai orang nak jemput dia, tak ada orang jemput lah berjuang ni. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Bi amwalikum wa anfusikum, hatta kamu dulu. Allah Ta'ala tengok kita berjuang, hatta kita banyak mana kita nak korban. Kalau kita sanggup korban, kalau kita bagi yang duit besar, makna kita ni orang yang bersedia untuk berjuang jalan Allah. Ustaz cakap pandai lah, Ustaz buat tak? Memang Ustaz kena buat jugalah. Kalau cakap tak kena tuan-tuan. Orang sedekah ni tak pernah miskin. Tak tahulah kot tuan-tuan miskin, malah dia sedekah RM1 miskin lah. Test sedekah RM50, malah terkejut, malah dia usah dah terkejut, bagi terkejut, hilang RM50. Masya Allah. Cuba tengok, bagi keyakinan. Ni orang yang berjuang jalan Allah, waliullah. Sesungguhnya aku telah memujinya dengan kebahagiaan dan kesusahan, sehingga aku akan mendapatkannya seperti aku inginkan. Waktu tu diserah ke Allah. Tu tuan-tuan, waliullah ni dia nampak Allah aja. Apa dia nampak Allah? Kita ni tak nampak Allah ni. Angkat takbir pun Allahu Akbar, kunci hilang, jumpa tu kunci ni dekat jari, kunci hilang, jumpa saya. Kita takbir tu tak nampak Allah. Ustaz macam nak nampak Allah? Kita takkan nampak Allah sampai mati tuan-tuan, melainkan kita merasai Allah tu ada. Tanda orang khusyuk sembahyang, dia angkat takbir Allahu Akbar, dia merasai Allah tu melihat dia, ataupun dia melihat Allah dalam keadaan dia merasa Allah tu ada.
Tu khusyuk semayang, teknik nak khusyuk semayang. Tapi kalau angkat takbir Allahu Akbar, lagi nak makan apa? Jam. Tak ada dah khusyuk, hilang dah khusyuk. Dan akhir zaman ni memang khusyuk dah terangkat. Kalau saya tanya tuan-tuan siapa yang khusyuk, angkat tangan tengok. Tak terangkat tangan tuan. Termasuk tu imam yang diri tu imam tadi. Sebab saya itu imam tadi memang tak angkat tangan saya pun. Sahabat kata Allahu Akbar. Allah Ta'ala ingin macam mana dia ingin kepada wali. Bawalah dia untukku supaya aku melepaskan dari kesusahan dan penderitaan dunia. Dunia ni memang tempat susah, ibtila, diuji sepanjang masa. Tuan-tuan, saya baru jumpa seorang kawan saya. Saya jumpa dia tadi. Petang pagi tadi jumpa kawan. Petang ni saya pergi ziarah orang sakit dekat Padang Besar tu. Dekat tinggi Padang Besar, Kampung Melayu. Jauh. Saya pergi ziarah dia. Saya tanya dia sebab apa. Dia kata masuk hospital 15 hari. Keluar serah saya tengok dia. Kena kerja tikus tuan. Saya kata pergi mandi air terjun ke? Tak Ustaz. Ayak kat rumah tu, dia duk tahan. Ayak hujan ke apa, ayak dia tahan ayak kat rumah. Tapi tak tahu duk ambil ayak tu basuh baju, guna ayak tu. Tiba-tiba doktor shock jangkitan gencin tikus. Ayak tu ayak takung. Ayak takung, tuan-tuan jagalah ni. Gencin tikus. Dia kena, dia kata doktor kata serap 3 kali ni jantung. Dia kata Ustaz, nak ikut tu mati Ustaz. Saya tengok dia, ya Allah, kurusnya awak ni. Sakit apa? Dia kata kena gencin tikus. Kena uji tikus. Dia detect dekat jantung. Lepas tu bawah pinggang, kaki, saraf. Dia macam mini stroke. Saya pergi ziarah dia. Saya kata, ni awak kurus sangat ni. Dia kata Alhamdulillah. Menangis. Dia menangis tuan-tuan. Menangis keluar air mata. Alhamdulillah Ustaz, hidup lagi. Dia kata Allahu Akbar. Dia kata hidup tu saya belum lagi tuan. Dia kata Alhamdulillah hidup lagi. Saya tanya dia duduk mengaji saya kat tinggi tu. Saya tanya dia umur apa, nampak dah kurus tua kali, dia nampak tua, putih habis janggut, misai, ombot pun putih habis. Dia tu muda lagi Ustaz, umur 53. Masya Allah, 53 tuan. Kena gencing tikus, sakit teruk. Allah Ta'ala uji dia kat dunia. Dia kata Alhamdulillah Ustaz, hidup lagi, boleh beramal lagi. Saya main ziarah dia petang ni. Lepas tu pagi tadi saya jumpa kawan saya. Kawan saya, masalah dia, dia kata saya ni, dia rasa kahwin ni, dia rasa hidup dia ni keluarga bahagia. Dia rasa semua ada, sakinah ada, mawaddah ada. Tapi dia kata Allah Ta'ala uji rahmah, dia kata. Belah kasihan. Ujian hidup tuan-tuan, jangan rasa selesa tuan-tuan hidup ni. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, kalau kata saya jumpa seorang orang dekat Selangor, baru ni saya pergi USIM, ada kursus. Dia kata saya, Ustaz lebih suka bermasalah ke? Ustaz lebih suka ada masalah ke ataupun cari masalah? Tuan-tuan, saya tak jawab apa. Cikgu ni saya jawab. Tuan-tuan suka ada masalah ke ataupun tuan-tuan cari masalah? Tuan-tuan jawab apa? Dua-dua tak mahu kan? Kan tuan-tuan nak cari ada masalah? Saya kata, kalau masalah dengan ada masalah, dua-dua masalah kan? Baik cari masalah, kita tahu masalah apa. Saya kata ada, Ustaz, kalau nak cari masalah, kahwin seorang lagi. Dia kata kahwin seorang lagi dan jumpa masalah tu. Dia abang saya, hidup ni memang masalah. Dia kata, Anwar ni kahwin seorang lagi. Dia kata, memang masalah, sebanyak masalah. Dia kata, dua termenung, ingat masalah. Dua kali teringat masalah. Betul Muslimat tak mengaku apa pun ni. Macam Ustaz tu bukan Ustaz, kami tak sokong, kami tak setuju. Dia kata, saya nak cerita hak dia kata. Dan kawan saya, dia kata dalam keluarga saya jumpa pagi tadi, dia kata hilang rahmah. Dia kata sebab apa hilang rahmah? Dia kata dia ni rasa mampu. Dia kahwin seorang lagi tuan-tuan. Dan hak yang sebelum ni sakinah, bahagia, mawaddah kan, seronok kan, rahmah hilang, belah kasihan. Dulu orang sayang dia, lah ni keluarga dia pula dulu semua, keluarga dia sendiri pun tak sayang dia dah. Tu ujian, dia kata, ujian, hilang rahmah. Allahu Akbar. Saya kata hidup ni tempat ujian. Jangan menangis, teruskan berjuang. Saya kata ada, teruskan berjuang. Sebab saya ingat kata-kata kawan saya dekat USIM tu, dia kata,
Tak ada masalah pun Allah Ta'ala akan uji. Ada masalah pun Allah Ta'ala akan uji. Baik hang buat masalah. Tuan-tuan, saya nak kempen tuan-tuan malam ni buat masalah. Semua tuan-tuan gigi tak ada dah. Ustaz, minta maaf. Kami ni cukup dah. Hak yang ada pun bermasalah dah, Ustaz. Tuan-tuan, saya dengar ni jawapan dalam hati tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tak sebut kan. Abang kata, ujian, hidup ni memang tempat ujian. Tuan-tuan tak payah risau. Sampai bila? Sampai kita mati. Mati tu kalau kita berjuang istiqamah dengan Islam, kita pertahan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, amal kita makin bertambah, nawafil bertambah, benda sunat menyebabkan darjat kita naik, benda wajib kita buat, benda haram kita tinggal, syurga menanti kita. Mati bermula awwalu min manazilil akhirah al-qabr, kata Nabi SAW. Masuk kubur, mula dah kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Waktu tu kalau bahagialah kita. Sayyidina Osman cerita buat kubur, menangis dia. Sahabat tengok pelik. Nabi cerita buat alam syurga, buat neraka, tak nangis. Orang lain nangis kalau cerita buat neraka ni. Sampai disebut oleh Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni, dia tanya, ya Rasulullah, atadru sahabat tanya, Nabi tanya dekat sahabat, hak mana, siapa yang paling ramai masuk syurga Allah? Atadru mal aksaru adkhalal jannah? Nabi tanya dekat sahabat, siapa yang masuk syurga paling banyak? Sahabat tak arti jawab. Malaikat Nabi tanya, Nabi jawab. Nabi kata, dua golongan yang masuk syurga yang paling banyak, iaitu orang yang bertakwa. Siapa jadi wali, mesti dia bertakwa. Kalau dia tak bertakwa, dia bukan waliullah. Orang yang takwa ni, imtithal awamirillah wa ijtinabu nawahi, menunjuk tinggi perintah Allah, meninggal segala larangan Allah. Ni orang yang bertakwa. Letaklah takwa di keutamaan kita. Tu khutbah Jumaat, mesti si khatib mesti sebut ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Kalau khatib tak sebut ittaqullah, tak sah Jumaat hari itu. Sahabat kata rukun khutbah. Takwa ni penting, wasiat takwa. Tu saya suka kuliah saya mesti sebut ittaqullah. Untuk apa dia? Ada dalam khutbah. Dalam kuliah saya sebut ittaqullah. Sebab saya suka dengar dulu waktu saya mengaji kat Shah Alam, saya suka dengar Datuk Dr. Syamsuri. Dia mesti sebut ittaqullah. Tak tahu lah ni pun masih lagi sebut. Tapi tak ada nak ikut dah kuliah dia. Sebab dah kita bagi kuliah tu. Kita ambil orang yang baik. Nabi kata takwa ni orang waliullah. Ittaqullah. Golongan yang pertama orang yang takut pada Allah. Yang kedua dia wa husnul khuluq. Akhlak makin baik. Hidup ni makin baik. Kalau hidup ni makin teruk, na'udzubillah min zalik. Kita boleh confirm lah dia ni. Confirm tempat dia. Kita confirm dan kita ni nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hukum dengan zahir, kita tak hukum yang dalam. Hak dalam kita serah ke Allah. Makin baik ni dengan akhlak kita makin baik. Dia ni penghuni syurga Allah. Kata Nabi SAW. Dan Nabi tanya pula, kamu tahu tak golongan yang masuk neraka yang paling banyak siapa dia? Nabi pun jawab, dua lubang. Nabi kata, dua rongga dalam diri kita. Yang pertama dia al-famu, iaitu mulut. Ni mulut, kalau tak jaga, duk ulah situ sampai kesudah menipu. Betul? Saya ulah lagi. Saya ulah tu tak habis. Nipu tak sudah. Duk Palestin dia tak apa. Dengan kabinet pun masalah. Menteri cakap lain, Perdana Menteri cakap lain. Saya nak masuk politik ni saya geram ni. Biasalah markah. Main markah ni kena cakap tu. Nak suruh batu peruntukan tak bagi pula dekat pembangkang. Dah tak bagi rakyat ni, rakyat, duit rakyat. Duit rakyat nak dah kita sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat, sepatutnya duit bagi sama rata. Hak rakyat. Boleh mai berunding dengan timbalan Perdana Menteri Malaysia dengan syarat pi berunding biar beradab, berakhlak. Amboi pandai cakap berakhlak, cakap duk ngoh. Lepas tu berunding, saya dengar ketua pemuda sebut pi berunding.
Ustaz Afnan Hamimi hantar orang Brunei ke Timbalan. Syarat pertama sekali, dalam kerajaan ni kena sokong dasar kerajaan sampai habis penggal. Mana boleh prinsip kami ni, akidah kami kemah, prinsip kami kemah, kami takkan gagal prinsip kami. Tak bagi duit tak apa. Kami dah lama dah bangkang. Dulu memang tak ada duit pun. Kelantan, kerajaan Kelantan, Terengganu, duit royalty tak dapat sudah. Bahkan ni makin ditindas lagi. Dan kita terus berjuang, tuan. Nah, abang kata, ni mulut, jaga mulut. Orang yang masuk dalam neraka banyak dia adalah pemimpin-pemimpin. Sebelum Dajjal keluar disebut Dajjal, pemimpin-pemimpin, pembohong-pembohong. Sebelum Dajjal keluar ni, pemimpin-pemimpin yang bohong. Ni Dajjal ni sebelum keluar Dajjal, keluarlah pemimpin-pemimpin pembohong. Janji lain, cakap lain, depan lain, belakang lain. Cakap lain, buat lain. Allahu Akbar. Ni akhir zaman. Yang kedua ni Nabi kata yang paling banyak masuk neraka, al-farju, kemaluan. Ni kemaluan yang menyebabkan orang berzina ni, tuan-tuan. Punca berzina daripada, kata ulama, 4 perkara. Al-hazat, al-qatarat, al-hafazat, al-qutawat. Apa dia 4 perkara ni? Mula-mula pandangan, tuan-tuan. Tak jaga mata, menyebabkan kemaluan. Tak boleh jaga kemaluan. Mata kita ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok handset, tuan-tuan. Akhir zaman Yahudi yang tak handset, tuan-tuan. Tapi kita pergi boycott hok Yahudi, kita boycott semua. Dah ada minyak dah kat Shell, Caltex tak apa dah. Tu, apa petrol tak apa. Buh dekat mana? Petronas. Hok orang Islam, hok orang Melayu. Bangsa Melayu kita. Yang lain tu semua Amerika, Perancis, Israel, Yahudi semua. Tu orang kempen Melo, Nestle. Apa itu? Kita kempen boycott. Tunjuk law ni tak beli Melo, beli Koko Al-Hikmah. Dekat Al-Hikmah ada, alhamdulillah. Mahal sikit tak apa. Buat pula zakat dekat mahal Nabi Al-Hikmah. Kempen orang Islam. Ni masalah kita kempen sikit mahal tak? Mahal, beli hok murah boleh. Sudah kami hok murah je, Ustaz. Macam mana nak bantu orang Islam tu? Saya pergi baru ni kat USIP, ada Datuk Ismail Saleh tu. Dia ni bilin-bilin. Pekerja dia ada 600 orang, tuan. Jutawan. Dia kata, Ustaz, orang dah ni di Malaysia ni, Ustaz, nak cari 10% orang Islam bisnes pun tak ada lah ni. Produk orang Islam 10% pun tak ada lah, Ustaz. Semuanya bangsa lain menguasai. Mereka menguasai sebab apa? Mereka nak logo halal je. Tuan-tuan tengok syarikat mana, food mana, mentah apa, Cina mentah apa, sebut payah. Abang kata kita ni lemahnya dalam boycott kempen untuk orang yang Islam. Ni sebab apa yang punca yang kita tak boleh jaga kemaluan? Handset Yahudi yang tak handset. Handset ni, tuan-tuan berani bagi saya cek tengok apa tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tengok Facebook, YouTube, Google, Instagram, nak tahu apa lagi nak sebut, WhatsApp dalam handset ni kan. Hak yang tuan-tuan aja tengok, hak tu yang naik dekat dalam handset tuan-tuan. Sebab dia ikut apa yang kehendak tuan-tuan. Dia ikut akal tuan-tuan. Menyebabkan hifzul aqli ni tak selamat dah kita dalam akhir zaman. Sebab kita nak tengok apa dia? Tengok banyak lucah. Ustaz, saya tanya anak murid saya, hang tengok apa? Kau ada handset? Ada handset? Hang tengok apa? Dia tengok qasidah, Ustaz. Qasidah lu kemah kan. Betul hang buat main handset? Hang buat main handset tak tengok boleh? Jangan Ustaz, jangan. Saya tengok Ustaz tengok tak apa. Ustaz bukan pok hang ni, ustaz lebih pada pok hang kan. Dia pun buka, saya buka tengok YouTube tuan-tuan. Habis rosak anak kita. Rosak tuan-tuan. Saya ni kawan saya tak erti. Kawan saya minta handset, main handset tengok, ambil. Kawan yang tengok, oh hang bagus tu. Tengok ceramah, tengok kan. Tak ada benda, alhamdulillah. Wah, tengok macam mana, hantar macam mana. Aku tahu lah dia ajak saya. Oh, macam tu handset. Tuan-tuan nak main handset saya cek boleh. Tapi tuan-tuan bayar RM1 sekali cek. Abang saya nak kutip, tunggu malam-malam tuan-tuan. Nah, abang kata ni handset Al-Hadarat ni tengok penglihatan ni menyebabkan tak jaga kemaluan. Tak, lepas tu yang pertama dia penglihatan, yang kedua dia apa dia? Al-Qatarat, iaitu bayangan. Dah dia tengok dia terbayang. Hai, cantiknya perempuan malam ni. Hai, bini dia cantik lah tu, dia tak nampak bini dia rumah kata.
Contoh, bukan makcik kat sini lah, tempat lain. Makcik kat sini semua cantik. Masya-Allah. Duk lampuk tak cantik, duk lampuk orang lain. Masya-Allah, tabarakallah. Ni semua ni punca berlakunya perzinaan, maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, yang ketiga apa dia? Al-lafazat, berlafaz, berkata-kata. Dah mula penglihatan, mula terbayang dekat akal, dekat fikiran, dia berkata-kata. Jumpa orang tu dia nak mula berkata-kata. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Hai, pandai pula tak jawab dosa. Hak orang dulu kan, jumpa bagi salam tak jawab dosa kan. Jumpa orang perempuan lah. Orang perempuan ni tak boleh bercakap tanpa ada qasad, tujuan yang tertentu. Tak boleh bercakap, bini orang tak boleh cakap. Sebab apa? Kalau benda yang tak ada benda keperluan, tak perlu cakap orang perempuan. Sebab Nabi SAW larang kat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali tengok perempuan, Nabi tepih muka dia, Nabi tolak muka dia. Allah, Nabi tolak muka dia. Dia kata, ya Rasulullah, aku tengok sekali tapi aku rasa macam kenal. Aku tengok kali kedua dah ketahan aku. Ya Rasul, aku macam kenal. Tak boleh tengok. Kali kedua tak boleh. Yang kali pertama tu pandangan yang boleh dibenarkan oleh syarak. Kali kedua tak boleh. Ni kita tengok, dah tengok kali pertama, tengok lama. Sampai sengit pada-pada kan. Dan ustaz kata sekali je boleh tengok perempuan. Kalau untuk dia bawa kat ustaz tak kena. Tak boleh tengok perempuan, tak boleh. Pandangan dia menyebabkan dia akan berkata-kata. Perbuatan kata-kata ni dia akan pi yang ketiga, yang keempat, iaitu perbuatan. Perbuatan apa dia? Perbuatan waktu tu nak jumpa. Waktu tu tangan kita ni tuan-tuan, berlaku perzinaan, mula-mula perzinaan tangan. Al-atash, tangan ni ada Nabi kata zina yang mula-mula adalah zina tangan. Dengan pegangan. Dengan pegang tu berlaku dah perzinaan. Wala taqrabuz zina, jangan kamu berzina. Tuan, akhir zaman ni takut sungguh dah tuan-tuan. Takut tuan-tuan. Anak-anak kita takut. Kalau tak ada takwa, kalau tak ada akhlak husnul khuluq, akhlak yang baik, maka dua perkara ni dia tak dijaga, mulut dengan kemaluan. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, moga-moga sikit perkongsian saya tu baik untuk diri saya dan semua yang melihat, yang hadir pada malam ni. Malaikat maut kemudian pergi menuju orang tersebut. Bersamanya terdapat 500 malaikat yang bawa kain kapan dan minyak wangi daripada syurga. Tu dia waliullah ni, kekasih Allah ni, yang cabut nyawa dia malaikat maut. Tapi ikut malaikat maut tu 500 malaikat bawa kain kapan kasturi, kain kapan yang diwangi dengan kasturi, minyak wangi tuan-tuan. Allahu akbar. Syok tuan-tuan, bau wangi. Tuan-tuan ingat tak malam pengantin baru? Cerita malam pengantin baru, sebab semua dah tua lah kan? Cerita nostalgia balik, ulang balik. Masuk bilik bau, wangi gila kan? Saya terbayang-bayang lagi bilik malam pengantin. Atas katil tu penuh bunga mawar. Masya Allah. Takbir tu ada orang takbir dia. Abang kata syok, wangi. Lah ni masuk dalam bilik, katil penuh pasir, ketuk, bau busuk, hau nak mampun. Tu kita lah ni. Bayangkan malaikat bawa kain kapan dipenuhi dengan wangi kasturi. Allahu akbar. Nak sambut wali dia, juga membawa seikat raihan. Raihan adalah tumbuh-tumbuhan yang harum baunya. Raihan yang bahagian atasnya terdapat 20 warna, dan setiap warna punya aroma selain aroma asli raihan. Raihan. Allahu akbar. Warna ada 20 warna. Mereka juga membawa sutera putih yang dalamnya terdapat minyak kasturi yang wangi harum baunya. Kemudian malaikat maut duduk di sisinya, sedangkan para malaikat lainnya duduk mengelilinginya. Setiap malaikat meletakkan tangannya pada setiap anggota badan orang itu. Kemudian sutera putih itu dihamparkan, sedangkan minyak kasturinya berada di bawah dagunya. Dibukakan baginya pintu menuju syurga. Allahu akbar. Maknanya mudah wali dia nak mati, Allah Ta'ala sambut. Yang mana ni siapa cerita ni? Ni Nabi yang cerita dekat
disebut oleh Tamim Ad-Dari yang dengar Nabi cerita. Tamim Ad-Dari ni cerita abad Dajjal pun Tamim Ad-Dari ke, yang pergi satu pulau, jumpa dasasah makhluk yang berbulu. Rupanya Dajjal ni dah ada dah kat dunia ni. Allahu Akbar. Ni Nabi cerita tuan-tuan. Tuan-tuan nak jumpa orang ni, tuan-tuan jadi dah wali Allah. Malaikat maut mai sambut dengan malaikat-malaikat yang bawa setera, bau wangi, kain pula atas tengok warna, berpuluh warna dia. Warna biru ada, warna hijau ada, warna oranye tak ada kot. Hak lain semua ada. Satu lagi warna merah, DAP, masalah juga tu. Masalah. Nak abang kata warna ni berbagai-bagai warna. Masya Allah. Rasulullah SAW melanjutkan ceritanya. Uish, panjang lagi. Saya malam ni nak bertolak ke Batam, tuan-tuan. Jadi saya monti awal sikit lah malam ni. Hak yang Rasulullah SAW melanjutkan ceritanya tu, sambung akan datang. Mungkin dia cerita orang yang sebaliknya pula. Tadi waliullah, lepas ni mungkin orang yang bukan kasih Allah pula. Macam mana gambaran dia, cerita dia. Jadi tuan-tuan, saya nak pergi Batam malam ni. Nak bawa budak-budak pergi jalan dekat Mahat Tafiz Ustaz Yaakob Yusra dekat Madad. Lepas tu nak pergi dekat Masjid Bushra Ustaz Yusuf dekat Ustaz Firdaus. Lepas tu nak pergi ziarah dekat Tafiz lah. Budak-budak tahun ni cemerlang akhlak bagus, belanja mereka pergi jalan. Kau tuan-tuan nak tumpang, ada makan malam ni? Ada makan, jadi elok monti awal. Dia tak bid'ah. Jadi insya-Allah sambung je Rasulullah cerita lanjutan dia. Cerita akan datang, kita sambung cerita. Jadi saya minta maaf kalau ada kurang dan silap. Ada satu amalan tuan-tuan, baik je kita ni takut diuji. Doa yang kita selalu baca dalam ayat Rabbana wa la tuhammil alaina ma la taqata lana bi. Ayat tu, ya Allah jangan kau uji aku dalam keadaan aku tak mampu. Ayat ni bagus. Ayat apa? La yukallifullah kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammil 'alaina ma la taqata lana bih. Boleh baca daripada Rabbana tu tuan. Doa ni kita minta jauh daripada ujian Allah dalam keadaan kita tak mampu. Allah Ta'ala uji kita kat dunia ni dengan kemampuan kita, insya-Allah. Sakit, Allah Ta'ala tahu. Aku tahu hang sakit. Aku tahu hang mampu. Aku nak ampun dosa hang. Aku nak angkat darjat hang. Aku nak bagi syurga ke hang. Yang tu je lah. Jadi ujian ni, tuan-tuan bacalah doa ni. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, tu daripada situ mula. Tapi dia Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammil alaina ma la taqata lana bi. Baca doa ni. Kalau boleh baca ayat la yukallifullah ni setiap kali subuh dan setiap kali maghrib, jangan tinggal ayat ni. Dua ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Baik dia akan jadi apa dia? Jadi benteng kita akhir zaman ni. Saya Tok Guru saya pesan setiap kali maghrib dan subuh jangan tinggal dua ayat yang terakhir amanah Rasul ni. La yukallifullah ni jangan tinggal. Jadikan amalan. Moga-moga Allah Ta'ala tak uji kita dalam keadaan kita tak mampu. InsyaAllah. Boleh nak? Ni masuk dalam rakaman. Alhamdulillah. Kongsi amalan ni tuan-tuan sebar-sebarkanlah. Moga-moga manfaat pada diri saya dan semua yang hadir. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita semua dalam syurga Firdaus dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.